Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Hasmida dan rakan-rakan HMT 223. Saya Nihasda binti Ahmad Fauzi bernama Cik 151091 akan membentangkan artikel yang bertajuk Gandaan Separa dalam Terminologi Bahasa Melayu, Analisis Sosio-Terminologi oleh Junaidi Kasdan dan 3 orang pengkaji yang lain. Untuk makluman, artikel ini bertujuan memaparkan aspek dan pola gandaan separa dalam terminologi bahasa Melayu di samping menjelaskan keterkaitan antara ilmu dan penciptaan istilah. Artikel ini ada menyatakan 2 cara pembentukan gandaan separa. Yang pertama, pemendekan kata ganda penuh dengan mencantumkan sifat en pada suku kata pertamanya. Contohnya, kata dasar gula apabila digandakan menjadi gula-gula, manakala penyisipan en akan mewujudkan bentuk gandaan separa gegula. Kedua, penyisipan en secara langsung pada suku kata pertama sebarang kata dasar. Contohnya, tertingkap. Istilah tertingkap dibentuk bagi mewakili konsep kawasan bersegi empat pada tabir paparan komputer yang memaparkan sebahagian daripada gambar atau teks terpilih bagi fail yang boleh dibuka dan ditutup. Penyisipan en sebenarnya bertujuan untuk membentuk melodi. N adalah pemboleh ubah yang mewakili semua huruf konsonan pertama bagi sesuatu kata dasar yang mungkin wujud, manakala I kekal dan tidak berubah. Terdapat 4 jenis atau bentuk ganda separa yang dikemukakan dalam artikel ini. Yang pertama ialah rupa, bentuk atau sifat yang seakan-akan dengan kata dasar. Contohnya, jejari, berbola, gegelang dan cecair. Konsep tersebut diistilahkan sebagai jejari kerana rupanya menyerupai jari tetapi bukan jari yang sebenar. Kedua, fungsi, keadaan atau perilakunya seakan-akan dengan kata dasar. Sebagai contoh, kita lihat pada kata dasar tertupai. Tertupai diistilahkan sebagai tertupai bukan kerana benda tersebut menyerupai haiwan yang boleh melompat dari satu dahan ke satu dahan yang lain, iaitu tupai, melainkan tertupai ini adalah suatu penyangga yang dilekapkan pada dinding untuk menyangga sesuatu yang konsep sifatnya sama dengan perilaku tupai sebenar yang boleh melekat di dahan. Seterusnya, bahagian atau jenis daripada kata dasar yang merujuk kepada benda atau perkara yang mempunyai makna sesuatu yang merupakan bahagian atau jenis daripada benda atau perkara yang dirujuk oleh kata dasar. Contohnya, istilah jejambat yang terbentuk daripada jambat-jambat adalah sejenis jambat atau jambatan. Akhir sekali adalah gandaan separa jenis kependekan kata ganda semu tanpa mengubah konsep asalnya. Gandaan separa ini merujuk kepada benda atau perkara yang maknanya menunjukkan benda atau perkara tersebut merupakan kata variasi atau keladan bebas kepada kata dasar. Gandaan separa yang terwujud merujuk benda yang sama dengan kata dasar tanpa mengubah maknanya dan istilah-istilah tersebut kadang-kadang digunakan secara bergantian. Contohnya, pepatung yang terbentuk daripada patung-patung tetap merujuk serangga yang sama, bahkan seringkali digunakan secara bergantian. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya untuk artikel yang bertajuk Gandaan Separa dalam Terminologi Bahasa Melayu, Analisis Sosio-Terminologi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.